Santai dulu 5 minit. So, okay guys, jom share. Malam ini kita ada special program untuk you all malam ni. Okay, boleh sharekan kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat, ahli keluarga, whatever group yang you ada. Kita bagi kita bagi pecah panggung boleh benda ya. Ini satu mimpi. Oh, ini kalau bos punya kopi tadi, kalau bos buat ni tak boleh tidur tu pasti. Ni apa? Kopi ke Nescafe bos? Kopi. Oh kopi. Kan Nescafe. Orang kita masuk ni. Ha? Masuk ah? 434. Ha? 434. Patut sudah pekat dalam Nescafe. Ditaja oleh Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Muhammad Melaka. Awal. Reality. Okey, cepat sebelum kita mula. Minta semua sahabat-sahabat dekat yang sedang menonton Okey, come on guys, share. Main pakat-pakat, panggil kawan-kawan nonton malam ni kita punya program. Kita ada special program malam ni tau. Kita ada orang yang istimewa. Nak sangat selalu tanya siapa di sebalik Imtiaz kan. Hari ni kita bawa kan malam ni. Banyak sangat permintaan nak tahu siapa sebenarnya watak di sebalik orang kata nama Imtiaz Consultancy. Malam ni kita bawakan kepada anda semua. Satu pasti. Oh, macam konsert lah. Sama-sama. Satu. Harap-harap malam ni pecah panggung Satu Malaysia sampai apa yang kita nak sampaikan pada malam ni. So, jom pakat-pakat ramai-ramai share kan. Kita ada watak yang istimewa pada malam ni Jangan kena duduk bawah. Nanti orang lalu-lalang bos mesin lah kat T suruh tu. Ataupun bagi tahu ni, bagi tahu dekat ni. Soalan nanti.
Layan tu lagu Start. Bintang satu mimpi di dalam ku ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton live Impian, Peluang dan Transformasi. Hai, okey. Macam biasa yang seperti yang telah kita umumkan dan yang sedia maklum dan ada yang telah anda ketahui bahawasanya malam ini adalah malam Jumaat. Bukan malam Jumaat salah pula, malam Jumaat pula. Hari Jumaat jam 9 malam kita bersama-sama lagi di episod yang seterusnya Impian, Peluang dan Transformasi. Tapi sahabat-sahabat, kali ni kali ni kita ada seseorang yang lebih istimewa. Sebab apa sebab sebelum ni kan kita asyik dapat permintaan nak tahu watak sebenar di sebalik Imtiaz Consultancy. Sebab apa orang kat luar sana tertanya-tanya siapa itu Imtiaz Consultancy? Imtiaz Consultancy ni dengar dia kata agensi yang cukup besar, tapi dia nak tahu siapa pemiliknya, siapa watak di sebalik Imtiaz Consultancy. That's why atas permintaan kalian semua, malam ni saya bawakan beliau bersama-sama dengan saya, orang yang memainkan peranan yang penting di atas pembangunan Imtiaz Consultancy. Dan untuk pengetahuan semua, sebab apa saya bawakan malam ni? Bukan senang saya nak bawa Saya dah hantar surat. Pakai logo lagi. Logo apa? Logo official. Nak dapatkan dia punya kelulusan. Bukan senang. Saya pakai PA saya lagi. Minta approval. Hari ini baru dapat. Sempena apa? Sempena Imtiaz yang ke-10 tahun. That's why hari ini kita bawakan watak yang cukup istimewa pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang sedang menonton, tidak lain tidak bukan, saya ingin memperkenalkan saudara Wan Zaini Wan Hassan. Apa khabar Cik Wan? Baik Cik Wan Terima kasih Wan. Sopan Cik Wan duduk Sopan Cik Wan jadi. Okey, banyak orang dia nak mengenali siapa sebenarnya watak di sebalik Imtiaz Consultancy Okay. Ramai yang mengenali Imtiaz secara umumnya sebab nama Imtiaz ni cukup besar, cukup gah. Alhamdulillah. Tapi diorang nak tahu siapa watak sebenar di sebalik nama Imtiaz ni. Mungkin Cik Wan di kesempatan ini kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, Cik Wan boleh perkenalkan diri Cik Wan yang sebenar. Siapakah Cik Wan yang sebenarnya? Okey, saya persilakan Cik Wan. Nama terima kasih Wan. Sama-sama Cik Wan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Nama diberi Wan Zaini Wan Hassan. Lahir di Kuala Kubu Baru, Selangor. Anak sulung dari 4 beradik. Sudah berumah tangga dan mempunyai 2 orang putera dan 2 orang puteri. 4 orang Ya, sekarang tinggal di Ulu Klang dan buat masa ni masih lagi founder untuk Imtiaz Consultancy lah. Masih lagi lah. Okey. Okey, mungkin kalau nak tanya latar belakang tu panjang Kalau dari sekolah tadika mana kan panjang pula kan. Rasa sesi 1 jam ni kena pula anak askar kan. Berpindah randah kan. 15 sekolah kot. Kalau nak tahu 15 sekolah, saya rasa 15 episod pun habis ni. Betul. Okey, jadi kita orang kata memindikkan lagi tentang latar belakang Cik Wan ni. Bagaimana bermulanya kerjaya Cik Wan sebenarnya? Saya mula kerjaya industri insurans. Boleh. Way back 1995, Julai 1995. 1995 Cik Wan dah bermula kerjaya sebagai bermula sebagai ejen lah. Bukan mula-mula terus jadi founder Tak ada. Okey, manalah tahu orang duk tanya, boleh lah dia dulu founder, senanglah cakap kan. So Cik Wan bermula daripada normal agent. Saya mula 1995. Saya punya masa tu insurans. Insurans. Takaful masa tu tak berapa agresif lah. Yang ada pun STMB, Takaful Malaysia, dan itu pun tak pakai agensi. Sebelum direct tu company direct company. Walk in, dia semua walk in ke branch. Saya mula sebelum tu saya kerja di bank. Okey. Pada tahun bila tu Cik Wan mula kerja bank? Kerja di bank 1994. Saya baru form 1. 13 tahun, 14 tahun masa tu masih sekolah. Okey, Cik Wan bermula sebagai bankers lah. Ya, bankers, and then Julai tu saya start cuba-cuba.
Okey. Itulah permulaan dia. Yeah. Permulaan dia cuba-cuba, okey? Cuba-cuba dan ambil exam Julai 95. Bila cuba-cuba 6 months, 7 months lepas cuba-cuba, yang cuba-cuba tu income triple daripada bank. Oh, itu yang apa, menarik Cik Wan tu sebenarnya? Yes, itu turning point daripada cuba-cuba jadi kerjaya. Oh, okey. So bermula daripada seorang bankers kan, menceburi ke industri insurans dulu. Dulu tak ada takaful lagi kan, tak banyak lagi Yeah. So Cik Wan dapati income sebagai ejen insurans ni lebih berbaloi daripada sebagai seorang bankers sebelum ni. Betul. Itu antara salah satu sebab Cik Wan teruskan kerjaya di dalam industri ni. Turning point. Turning point lah Cik Wan. Untuk saya Okey. terus berkerjaya hingga hari ini. So maksudnya Cik Wan ni bukanlah orang yang datang-datang ataupun habis-habis fresh grade ni terus masuk insurans business. Tak. Maksudnya you bermula bekerja makan gaji dulu lepas tu baru you jumpa this industry Betul. Okey. Semua orang maklum macam saya dah cakap tadi, Cik Wan merupakan watak penting dalam Imtiaz Consultancy. Okey, ramai orang ingin mengenali Cik Wan. Cuma saya ni sebenarnya respect tengok Cik Wan because of apa yang saya dengar tentang orang kata sepanjang 10 tahun Imtiaz Consultancy ditubuhkan. Okey, cumanya saya nak tanya satulah soalan Apakah matlamat utama Cik Wan dalam menubuhkan Imtiaz Consultancy Sdn Bhd ni sebenarnya Cik Wan? Okey. Idea penubuhan Imtiaz Consultancy ni tercetus di penghujung 2010. Okey. Semasa tu saya di syarikat konvensional tu lah. Alright. Saya di syarikat konvensional tu dah 15 tahun. Oh, lama tu. Ya. And then Tapi sebelum tu nak tanya, 15 tahun, what is your last position dekat company insurance lama tu? agency manager. Agency manager. Kalau di sini district manager. Okey. Saya 15 tahun. Daripada bawah lah. Okey. Life planner, Alright. UM dan agency manager. Then pada penghujung 2010 saya dapat call daripada AIA Public Takaful CEO. 2010, okey. Dia call dan dia kata AIA diberi lesen takaful oleh bank negara dan dia mengajak saya untuk sama-sama memperkenalkan takaful di Malaysia melalui AIA. Okey. Jadi saya pun tiba-tiba rasa macam bagus juga sebab dah 15 tahun buat konvensional kan. Okey. Nak tukar angin. Okey, faham. Jadi, Dapat hidayah lah ni kiranya. Nak cakap hidayah tu tak boleh lah nak cakap hidayah kan. Tapi ya lebih kurang macam tu lah. Jadi lepas 2010 saya pun call lah group meeting and then saya announce, saya decide untuk migrate dan kita pun cari nama lah masa tu. Alright. Kita nak pergi company baru, nak cari nama, so kita buat kontes. Okey. Nama Imtiaz dipilih. Alright. Maksudnya sebelum Imtiaz ni maksudnya masa berhijrah ke IA tu belum ada lagi nama untuk agensi Cik Wan ni lah. So jadi Cik Wan dengan tim semua berusaha untuk dapatkan nama yang terbaik lah. Ya, kita pun daftar and then dah dapat nama. Saya ingat lagi yang berikan nama ni saudara Najib Saad. Oh, Najib Saad. Okey. Dia anak saudara kepada Menteri Besar Selangor. Jadi dia kembali aktif berpolitik. Alright. Jadi dia tak ada dalam bisnes lagi lah. Okey. So bila kita dapat nama Imtiaz, kita register dan kita bermula pada 14 Februari 2011. 14 Februari 2011 bersama AIA Public Takaful. Itu Valentine. Yes. Kebetulan SSM keluar surat registration tu 14 Februari. Hari Cinta Sedunia. Maka tertubuhlah Imtiaz Consultancy. Yes. Okey, Jawan. Seterusnya, Jawan. Kenapa saya tubuhkan Imtiaz? Sebab sepanjang 15 tahun saya berada dalam industri, saya sedikit pun tak pernah menyesal berhenti daripada bank. Okey. Ya, sebab kerjaya ni selain daripada kita kejar duit, produk kita ni membantu orang lain sebenarnya. Okey. Dan for sure income kita punya first. Sebenarnya saya lah income kan, nak cari income. Jadi saya kata why not kita
kita buat satu platform untuk Malaysian boleh masuk dalam bisnes through insurance industry dan jadi kaya. I see. Itu matlamat utama sebenarnya lah. Itu wujudnya. Objektif utama kenapa Imtiaz ditubuhkan 10 tahun dahulu. Faham? Okey, jadi apa yang daripada Cik Wan maklumkan ni tadi, maksudnya daripada bankers and then you nampak this industry boleh bagi satu opportunity yang besar, betul? So dalam masa yang sama, bila you nampak this opportunity, that's why you tubuhkan Imtiaz untuk buka peluang ni pada orang ramai dan abang kata apa, masyarakat secara khususnya, betul? Untuk mengenali bisnes ni dengan lebih dekat. Dan kita boleh menyebarkan takaful lebih luas lagi. Oh, kita menyebarkan kebaikan kepada orang ramai. Betul. Faham. So itulah moto dan misi Imtiaz sebenarnya. Yep. Okey, cumanya nak tanya, kadang-kadang macam tadi Cik Wan cakap kan. Cik Wan kata yalah, diorang buat meeting, discussion tentang nak pilih nama Imtiaz. Takkan pilih semata-mata Imtiaz je kan? Mesti di sebalik Imtiaz tu ada makna yang tersirat sebenarnya, betul tak? Mesti orang nak tahu. Betul. Apa sebenarnya maksud Imtiaz ni sebenarnya? Imtiaz in Arabic. Kalau English is excellent. Kalau bahasa cemerlang kan. Cemerlangan. Jadi ada yang hantar Mumtaz lah dan macam-macam nama lagi. Kan, tapi bila kita tanya dengan orang yang lebih mahir bahasa Arab, dia orang mengatakan Imtiaz ni yang paling atas sekali. Jadi kita nama ni kita kena ambil yang terbaik. Betul. Sebab kita sebut adalah doa hari-hari. Betul. Kita sebut tu adalah doa. Betul, doa. Jadi bila sebut Imtiaz, cemerlang, alhamdulillah. Okey, nasib baik dia tak Imtiaz terbilang. Kalau tidak kecemerlangan dan terbilang. Okey, Cik Wan. Alright, 10 tahun juga saya dengar Imtiaz ditubuhkan setakat ni. Okey, saya nak tanyalah 10 tahun penubuhan Imtiaz. Boleh Cik Wan kongsikan pencapaian tertinggi selama penubuhan? Pencapaian tertinggi. Mesti orang nak tahu kan, because of rakyat Malaysia mesti nak tahu sepanjang 10 tahun. Banyak. What is your high achievement kan? Alhamdulillah, banyak achievement. Kalau kita nak ceritakan, tapi kita bagi kepada 3 lah. Alright, kalau dari sudut penganugerahan, Imtiaz merupakan champion untuk AIA Malaysia 5 kali. Tahun last year 2020 is 5th. 5 tahun daripada 10 tahun dekat AIA, 10 tahun time champion. Wow. Maksudnya 5 tahun dalam proses develop agency. First 5 year belajar. Masuk 5 tahun pertama itulah satu pelajaran lah. 5 tahun selepas tu you conquer the industry. Alhamdulillah. 5 tahun daripada 2015. 15, 16, 17, 18, 19. Sorry, 2016. 16, 17, 18, 19, 20. So maksudnya 20 tahun lepas lah. Dan sehingga kini you kira belum announce lagi, tapi kita announce dulu. Confident level tu yang penting. Tapi InsyaAllah. Of course, kalau you begitu yakin sampai macam ni, saya rasa meaning Z, result you memang luar biasa, betul? InsyaAllah. Okay. Alright. Itu antara pencapaian anugerah lah. Di Malaysian Insurance Institute. 5 tahun, right? That's good. Malaysian Insurance Institute anugerah emas 5 atau 6 kali, saya dah lupa lah. And then MTA Award, Malaysian Takaful Association 5-6 kali champion. And then dari sudut production, every year is about 20 to 30 million since 2015. Dan alhamdulillah last year is the best year untuk Imtiaz, 36 million. 36 juta. Yes, 36 last year. juta. So dalam satu distrik saja. Satu distrik. Ya, kita kira Imtiaz saja. Imtiaz saja. Kita tak kira yang distrik, agensi yang lahir daripada Imtiaz tu kita belum kira lagi. Maksudnya yang Imtiaz pernah lahirkan tu ada. Cik Wan tak kira? Tak kira. Tapi Cik Wan ada melahirkan juga? Ada. Cuma Cik Wan ambil yang distrik Cik Wan saja? Yes. 36 juta? 36 juta. Alhamdulillah. Hebat tu je. Okey. Selain daripada 30 champion 5 tahun, selain breaking record 36 juta, selain daripada penganugerahan, dari sudut pembangunan kerjaya, Imtiaz dah melahirkan secara teknikal, maksudnya dalam sistem AIA, Imtiaz dah melahirkan 6 district manager, termasuk 2 DD, district director.
District Director ni baru diperkenalkan tahun lepas. Okay. Saya the first one, and then ada 6 District Director last year. Untuk 2020, dari Imtiaz District sendiri ada 2 District Director. Dan dari segi unit manager, saya rasa lebih dari 30. Wih, ramai. Ya, unit manager, assistant agency manager lebih daripada 40. Wow. Di AIA. Itu pembangunan dari sudut career growth lah, kita panggil, pembangunan kerjaya. So maksud Cik Wan dah lahirkan leader-leader yang saya rasa tadi Cik Wan kata Cik Wan sebagai District Director. District Director. So Cik Wan telah melahirkan 2 lagi District Sama Director. rank dengan saya ada 2. Okey, so antara saya nak tanya, ada berapa ramai director dalam AIA? 11 saja. Dalam 11 district director, berapa ramai district director yang telah melahirkan district director juga macam Cik Wan? Maksudnya daripada hasil tangan macam Cik Wan lah? Tak ada. Saya seorang. Cik Wan seorang? Baru seorang. Maksudnya Cik Wan sahaja di dalam AIA yang telah berjaya melahirkan 2 orang district director daripada air tangan you sendiri? Betul. Air tangan Oh, air tangan Air tangan. So maksudnya saya cakap ini adalah orang kata perkembangan kerjaya yang cukup luar biasa. Ya, alhamdulillah. Cik Wan adalah salah satunya district director yang melahirkan lagi 2 district director. Ya, betul. Kita tak payah cerita yang apa tadi Cik Wan cakap apa? District manager ada 4, 5 macam itulah. Itu pun Cik Wan yang paling ramai juga melahirkan district manager. Kalau untuk 10 tahun terkini, yes. Yeah. Wow. Yeah. So meaning that Imtiaz ni in term of produce leaders, dia punya results very good. Alhamdulillah. Okay, alright. Itu satu perkembangan yang menarik, yang baik, because positif. Because orang luar mesti nak melihat. Betul tak? Orang akan fikir long term. Kadang-kadang orang kata diorang nak cari kerjaya yang boleh memberi jaminan untuk long term, betul tak? Contoh macam kita kerja, kita nak cari company yang stable untuk kita bertahan lama. Establish kan, Cik Wan? Jadi di Imtiaz, saya rasa tak mustahil benda tu, Cik Wan. Tak mustahil. Bila dia datang dekat sini, career grow sangat cantik dan menarik dia punya flow. Every year kita ada promotion. Okey, saya tertarik nak tanya satu soalan ni. Okey, because of you dah cerita you the only district director yang melahirkan 2 lagi district director, 6 district managers, and then berpuluh-puluh assistant agency manager, kan? Itu saya nak tahu apa rahsia Cik Wan sebenarnya, Cik Wan. Kalau dah rahsia tu rahsia lah. Alah, Cik Wan pecah. Okey, saya kata Cik Wan tolong pecahkan rahsia malam ni. Okey. Kalau dah rahsia tu rahsia lah. Tak adalah. Okey, dia tak ada rahsia sebenarnya. Sebenarnya business industri insurance and takaful ni dia tak ada rahsia. Cuma dia perlu ada structure dan sistem yang betul. Okey. Maksudnya structure organisation tu kena betul. Alright. And then dia punya sistem tu kena betul. Bila sistem tu betul dan sistem itu perlu disokong oleh semua. Alright. Kalau 2 tu penting, insya-Allah. Okey, maksud Cik Wan sistem tu sistem macam mana? Sebab apa? Saya ni orang kata kita faham sebuah organisasi tu mesti ada sistem. Kalau tak ada sistem ataupun tak ada base, ke mana mungkin diorang boleh develop sesebuah company ataupun agensi. So maybe Cik Wan saya nak tak secara detail, mungkin secara kasar mungkin Cik Wan ada Cik Wan punya rahsia ataupun ramuan tersendiri kan, mungkin tak nak share. Mungkin sikitlah surface kan. Tak ada masalah untuk berkongsi sebenarnya. Oh, alhamdulillah. Tapi kita live FB ni limit kita 1 hour kan. Oh, okey, faham. Dia panjang. Oh, panjang. Dia kena elaborate. Alright. First dia punya structure tu dari recruitment. Okey. Sampai training. Okey. Sehinggalah promotion. Bila dia dah promote, dia nak ke mana. So dia banyak step dia. Dan itu perlu diperhalusi satu persatu. For example macam recruitment criteria. Alright. And then after recruitment criteria, kita kena lihat pula apa support system dari segi training. Yes, memang betul AIA tak pernah tak ada training. Rimas pun AIA punya banyak training kan. EPL training Rimas kan. Jadi tapi kita sebagai agensi still kena buat training sebab kita dekat field.
Okay. Bila training, orang yang teori dengan praktikal dia tak sama. And then dari segi aktiviti, Okay. sebab orang nak join kita ni, dia mesti seronok, dia mesti fun. And then banyak lagi lah sebenarnya. Kalau saya nak elaborate structure and system tu, Okay. 3 hari 3 malam. Okey lah, saya apa yang saya boleh ungkapkan kat sini, AIA memang sediakan satu platform training. Cumanya untuk kita, diorang akan sediakan satu surface punya informasi and training. Tapi untuk lebih detail, so Cik Wan dan teams yang memainkan peranan untuk melatih life planner yang ada dalam Imtiaz Consultancy. Maksudnya daripada segi sistem and training Imtiaz Consultancy ni, orang kata cukup sistematik lah. Ya, kita memang komprehensif lah. Kita ada Imtiaz Academy, kita ada Imtiaz Recruitment Team, kita ada Imtiaz Event and Happening, kita ada Imtiaz Marketing and Branding. Lengkap lah. Maksudnya komprehensif. Daripada setiap sudut tu ada dia punya Kita ni. cakap 3 hari 3 malam. Kalau nak cerita 1 jam boleh. Okey, saya nak tanya Cik Wan, mungkin Cik Wan kata Cik Wan dah 5 tahun. Cik Wan dah 5 tahun kata sebagai salah seorang champion di AIA. Tadi MTA, MIR kan. Betul. Takkan you saja champion. Bagaimana dengan you punya business partner? Adakah mereka pun seperti ataupun Cik Wan je yang champion sebenarnya, Cik Wan? Okey, alhamdulillah, for the past 5 years, untuk 5 tahun yang lepas, kita dah 3 kali saya punya unit manager champion nationwide. Wow, okey. So you berjaya melahirkan unit champion, unit manager champion. Saudara Ayaudin, kalau saya boleh sebut lah. Saudara Hakimi, sekali kena sebut saudara district manager Hakimi Halim. Nanti dia marah saya. Marah lah. Dia sabotaj kat pintu. Saya lagi MDRT. MDRT last year kita ada 15. MDRT $1 million round table, kita ada court of the table. And then last year pun walaupun official result tak keluar, tapi kita ada first runner up unit manager daripada Imtiaz, iaitu Imtiaz Zain Nusra yang diketuai oleh Puan Syamimi. Okey, maksudnya bukan saya saja yang champion, ramai yang dah. Jadi seorang juara telah melahirkan banyak lagi juara di bawahnya, betul? Ya, betul. Sebab apa kadang-kadang itu yang orang nak tengok. Ada kadang-kadang orang tanya, alah kau je seorang berjaya, habis orang-orang business partner kau, associate kau macam mana? Takkan kau seorang je yang nak berjaya kan? Betul. Jadi saya melihat, kenapa saya tanya? Sebab orang nak melihat adakah you ini juara yang mencipta juara ataupun you juara bersendirian. Jadi Cik Wan ni adalah kumpulan juara. Bermaksud you adalah seorang champion ataupun juara yang sentiasa mencipta juara dan juara. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, itu yang sebenarnya yang kita nak. Okey, sahabat-sahabat yang dekat luar sana yang sedang menonton kita punya live chat Impian Peluang dan Transformasi. Untuk pengetahuan anda yang baru saja join sekarang ni, saya bersama kita punya founder, Imtiaz Consultancy, saudara Wan Zaini Wan Hassan. Okey, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami. Tunggu, insya-Allah kita akan bawakan lagi informasi yang hebat-hebat dan yang ataupun soalan-soalan yang lebih menarik untuk anda ketahui. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan pada anda semua, sekiranya anda ada apa-apa soalan yang hendak ditujukan ataupun ada apa-apa soalan yang hendak ditanyakan kepada saudara Wan Zaini Wan Hassan, apa juga soalan yang berkaitan, boleh ajukan boleh ajukan, insya-Allah kita akan jawab, kita akan bantu untuk jawab segala persoalan anda. Okey, seterusnya Cik Wan, saya nak tanya, kalau kita tengok Imtiaz dilihat cukup agresif dalam membuka peluang kerjaya kepada masyarakat umum. So saya nak tanya, mengapa Imtiaz saya tengok cukup agresif? Okey, saya bacakan sikitlah. Kalau kita tengok, kita dengar dan kita baca statistik daripada Bank Negara, daripada 32 juta rakyat Malaysia, every year dia punya statistik yang penetration rate, kadar penembusan takaful tu tak pernah lebih 20% dari 32 million. 15-17%. Okey. Jadi
saya rasa ia satu tanggungjawab pada saya untuk membantu Malaysian mendapatkan takaful. Alright. Okey. Kalau saya seorang, Okay. katakanlah saya seorang, saya boleh setahun saya boleh cover 100 family. Okay. So, setahun 100, 10 tahun baru 1000. Betul. Kalau ada 10 orang yang macam saya, Maka satu tahun 1000. okay. Betul? Betul. 10 tahun? 10,000. Yes. That's why kita wujudkan peluang kerjaya ni Okay. untuk orang lebih ramai orang dapat kita penetrate on takaful. I see. Kita tak payah cerita dululah pasal income ke, pasal apa ke. Sebab memang this industry is the best. Alright. Tapi tujuan utama kita nak lebih ramai orang join this business, orang lebih ramai kita introduce produk takaful di luar sana. Okey, maksudnya apa yang Cik Wan cakap tadi sebenarnya market kita ni besar. Market takaful ni sebenarnya besar lagi lah. Sebab saya rasa ramai orang kat luar, dia orang macam rasa macam life planner ataupun ejen takaful kat luar ni dah ramai sangat kan. Tapi based on statistik yang Cik Wan bagi tahu tadi, satu orang hanya mampu membantu 100 keluarga saja mendapatkan perlindungan takaful. Dan sedangkan rakyat Malaysia kita ada lebih kurang hampir 30 juta rakyat Malaysia. Jadi saya rasa yang ada sekarang ni tak cukup untuk menampung rakyat Malaysia sekarang. Jadi sebab tu peluang ni market dia masih terbuka luas, maksud Cik Wan. Masih besar lagi. Pasaran masih besar. Jadi matlamat utamanya adalah Cik Wan ingin membantu lebih ramai rakyat Malaysia untuk memiliki polisi takaful. Yes, betul. Okay? Dan agar hidup mereka dilindungi. Betul. And tujuan utama Imtiaz ni adalah untuk menyelamatkan setiap rakyat Malaysia. Betul. Agar kehidupan mereka dilindungi. Betul. Mereka dan keluarga mereka terjamin. Dan dalam masa yang sama, kenapa kita agresif on recruitment? Sebab saya rasa semua orang tahu bila kita dilanda pandemik. Alright. Since March 2020, ramai yang hilang kerja. Airline industry, hotel industry, tourism industry. Jadi kita ambil peluang ini untuk buka pada orang lain yang kehilangan kerja. Join this business, kita tolong orang untuk dapatkan produk takaful dan anda dibayar. I see. Tapi kan, macam Cik Wan dah cakap, betul Cik Wan kata nak buka peluang ni kan. Tapi ada yang masih ragu-ragu tu Cik Wan. Macam apa macam Cik Wan cakap tadi kan. Saya dengar tadi Cik Wan kata kita nak bantu antara sahabat-sahabat yang antara salah satunya yang berada dalam industri airline, aviation, industri tourism, and then few industri yang betul-betul terjejas akibat pandemik sekarang ni untuk membantu mereka keluar daripada masalah tak ada pekerjaan ataupun kewangan. Tapi hakikatnya dia orang ni tahu. Kadang-kadang ada yang menonton ni tapi dia ragu-ragu tu. Macam mana tu Cik Wan? Ragu Yalah, kita nasihat saya satu je, kita tak cuba kita tak tahu. Kita jangan ada ragu-ragu dulu. Betul. Kita datang, kita jumpa sahabat-sahabat kita, sama ada dari Imtiaz ataupun dari mana-mana agensi. Dan kita tanya selidik, kaji, dengar. Alright. Kita tak boleh tengok sekilas dan kita ragu-ragu. Sebab kalau dilihat sekarang Imtiaz hampir 1,500 manpower. Kita bermula dulu daripada 30 orang saja. Sekarang dah ada 2011 kita mula lebih kurang 3 manager dan 30 life planner. Hari ini kita ada lebih daripada 30 manager dan 1,500 life planner. Jadi kalau kita masih ragu-ragu lagi, saya pun tak kerti nak cakap apa lah. Sebenarnya dah terbukti lah. Dan Cik Wan dah kata daripada kerja bank, Cik Wan daripada kerja bank masuk industri insurans,
keluar balik, keluar masuk takaful pula sebab pengijaran yang Cik Wan Cik Wan buat kan. So Cik Wan bermula semula, betul tak? Betul. Dan hari ni hakikatnya walaupun keluar Cik Wan masuk buat daripada insurans ataupun konvensional masuk ke dunia takaful, Cik Wan makin lama makin sukses. Alhamdulillah. So, betul tak? Apa yang kita nak sampaikan maksudnya business is proven. Betul. Betul kan Cik Wan? Betul. Walaupun Cik Wan orang kata bermula daripada bawah, keluar balik and then buat takaful, dan Cik Wan berada di tahap tertinggi sekarang ni. Yep. Cumanya macam Cik Wan cakap tadi lah kan. Dia kalau tak cuba tak tahu. Tak cuba tak tahu. Betul kan Cik Wan kan? Tak cuba tak tahu. Mana kita nak tahu, sebab setiap apa peluang yang tercipta di depan mata, kita kena ambil tahu dulu. Betul. Kita harus cuba dulu, betul Cik Wan? Betul. Baru kita tahu dia punya result. Okey. Cik Wan nak tanya apa ni? Selain daripada apa ni? Pencapaian tu tadi kan, sepanjang 10 tahun kan. Apa yang you rasa yang cukup istimewa sepanjang 10 tahun ni? Kalau secara peribadi Mesti ada sukses, apa orang kata, satisfaction kan, kepuasan kan. kejayaan sebenar seorang pemimpin Okey. ialah apabila orang sekeliling dia berjaya. Alright, saya faham. Itu satu yang saya pegang sampai hari ini lah. Aha. Dan kalau tanya satu kepuasan adalah apabila dapat melihat orang yang bersama kita dari awal dulu, ada yang kena buang kerja, Okey. datang dari Johor, datang jumpa. Ini antara cerita-cerita. Alright, okey. Minta tolong. Okey. Kita buka peluang kerjaya dan sekarang berjaya. Aha. Ada yang business drop, jatuh sehingga dah tahap paling bawah, Kritikal lah. kritikal lah. Okey. Bil elektrik rumah Wan pernah kena potong. Tak pernah lagi. Sampai macam tu sekali. Saya pernah jumpa. Okay, kita niat kita nak tolong. Okey. Alhamdulillah berjaya. Ya, dapat duduk di rumah yang selesa, dapat kereta pun 3-4 biji. Wow. Dapat anak sambung college. Nice. Okay. Dan beliau sendiri pun satu barisan dengan saya hari ini. Oh, sebaris dengan Cik Wan dalam masa 4 tahun saja. Dalam 4 tahun saja daripada yang kata paras kritikal tadi, nak bayar nak bayar bil elektrik tadi pun hari itu ini. contoh. Okey, contoh. Hari ini dah sebaris dengan Cik Wan. Alhamdulillah. Itu bagi saya satu kepuasan lah. Kepuasan lah. Sebab kalau tanya saya dah 26 years. Alright. Bukan anugerah, bukan duit, bukan reward lah. Tapi bila tengok orang sekeliling kita yang dulu mat pion, sekarang drive Mercedes Benz. Oh, bergaya Oh, kita rasa macam alhamdulillah. Kita berjaya turn. Alright. Kan? Bagi keselesaan hidup mereka Itu satu kepuasan. Okey. Saya sebenarnya appreciate apa yang Cik Wan cakap, sebab apa? Yalah, itu adalah kejayaan yang terbesar sebenarnya Cik Wan Apabila kita dah berjaya orang kata membantu orang keluar daripada masalah kewangan, daripada kepompong kesusahan sehingga mereka mempunyai kehidupan yang selesa. Itu saya rasa pada saya sendiri Cik Wan satu kepuasan. Betul. Because of orang yang kita bawa, kepercayaan yang dia bagi pada kita, hari ini kita dapat membuktikan bahawasanya semua orang mampu berjaya. Betul. Alright, alhamdulillah. Cik Wan, saya rasa insya-Allah mungkin mungkin ada sahabat-sahabat yang menonton Cik Wan hari pada malam ini, dengan apa yang Cik Wan sampaikan, mungkin memberi sedikit semangat kepada keyakinan pada mereka untuk bersama-sama dengan Imtiaz Consultancy. Sebab boleh. Kita lihat tadi daripada track record sepanjang 10 tahun penubuhan Imtiaz telah melahirkan begitu banyak leaders and telah melahirkan begitu banyak life planner yang dulunya hidupnya biasa-biasa tapi kini dah mempunyai kehidupan yang luar biasa. Imtiaz mempunyai peluang untuk mengubah hidup tu sangat luas di sini, Cik Wan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Cumanya kalau diorang berani ambil peluang, diorang tak ada ragu-ragu, diorang ingin mencuba, insya-Allah benda tu datang jumpa kita. Kita tunjuk jalan. Kita akan tunjuk jalan. Okey. Sementara kita ni mungkin ada soalan-soalan yang yang nak kita sampaikan pada Cik Wan Okey, ada Alright, okey. Ada soalan. Alright. Okey. Okey, Cik Wan, ada soalan Cik Wan. Soalan dia. Sekarang ni soalan dia. Soalan dia berbunyi macam ni Cik Wan. Sekarang ramai ejen takaful. Cik Wan rasa orang yang baru join macam mana risau market tepu.
Saya pun tengok baca ni soalan ke apa ni syair kan. Sekarang ramai ejen takaful. Cik Wan rasa orang yang baru join macam mana? Risau market ni dah tepu. Maksudnya. Terima kasih. Soalan yang bagus. Okey. Kalau leader dia sama-sama dengar soalan ni, saya punya cadangan, leader tersebut bawa ejen tersebut pergi dekat ward bersalin Hospital Kuala Lumpur. Di sana cuba kira setiap minit, setiap jam berapa orang bayi yang lahir, ya. Jadi saya dulu pun pernah terfikir juga sebelum nak join industri ni. Dia akan sampai tahap tepu. Okey, faham. Tapi bila leader saya cakap dulu, selagi ada bulan dan bintang, selagi tu orang perlukan insurans dan takaful. Okey, faham. Sebab bayi akan lahir. Ada kelahiran baru, okey? Kelahiran baru. Okey. Orang yang habis belajar akan bekerja. Okey, budak-budak habis belajar, okey. Yes. Bila dia dah bekerja, dia perlu Perlindungan. Okey. Untuk simpanan ataupun untuk perlindungan. Okey. Orang yang dah bekerja, dia akan mendirikan rumah tangga. Betul? So daripada RM1 makan seorang, lepas tu RM1 makan 4 orang. Betul? Okey. Lepas berumah tangga, dia perlu bersedia untuk besaran. Betul, faham? Betul. Jadi perjalanan proses kehidupan. Kat mana tepunya tu saya tak pasti. Okey. Maksudnya dia bisnes ni sebenarnya continuous Yes. berjangkit-jangkit daripada sebab apa kita ada kelahiran baru. Sebab tu kita ada lepas kelahiran baru student-student, pelajar-pelajar yang ambil belajar dan mula nak bekerja yang perlukan perlindungan. Betul. Okey, lepas tu mereka yang orang kata apa dulu bujang sekarang dah kahwin. Jadi orang kata apa keperluan tu sangat meluas Cik Wan Keperluan tu sangat luas. keperluan jadi tak ada isu tepu tak sebenarnya kan. Kalau tidak takkanlah statistik macam Cik Wan cakap tadi. Betul. Itu bukan statistik saya. Itu statistik bank negara. Statistik apa bank negara Bukan statistik saya buat. Alright. Jadi jangan risau pasal market dah tepu. Maksudnya market masih besar lagi. Betul. Okey, kalau tak percaya kalau apa susah-susah sangat tunggu depan hospital ward bersalin. Ward bersalin. Tunggu ward bersalin ataupun duduk kat depan Jabatan Pendaftaran Negara. Betul. Untuk baby-baby yang lahir terus approach. Tak ada isu yang apa? Tak ada masalah. Market dah tepu Yep. Alright, kita ada soalan seterusnya. Wah, ini lain macam ni soalan dia. Big why paling utama dulu. Dan sekarang bila dah kaya, dah dapat impian Cik Wan, apa lagi yang Cik Wan mahukan untuk diri sendiri dan orang lain? Lain macam kau punya soalan ni. Saya rasa macam saya kenal je soalan siapa ni. Ya ke? Saya rasa ni kluster Damansara punya soalan ni rasanya ni. Okey, big why paling utama dahulu, saya rasa bukan dahululah. Big why saya daripada dahulu sampai hari ini, saya bukan lahir dari keluarga yang berada. Okey. Bapa saya tentera, mak saya suri rumah, saya anak sulung. Jadi saya punya big why is family. Dari dulu sampai ke hari ini. Family keutamaan Cik Wan lah. Sekarang ni saya pun big why saya untuk wife dan anak-anak. Alright. Itu saya punya big why dari dulu dan hingga hari inilah. Alright. Saya belum kaya. Kalau dia cakap tu dah kaya, saya belum kaya lagi. Belum kaya Cik Wan Kalau tidak takkan berada di sini Cik Wan Kalau saya ada Boeing 747 travelling, tu kaya. Itu kaya. Itu kaya teruk. Ni saya belum kaya lagi. Tapi alhamdulillah Cik Wan Alhamdulillah dapat kita dapat, saya dalam industri ni dapat memberi apa yang keluarga saya perlukan. Yes. Itu yang paling penting. Betul lah. Sebab pada saya pun sebenarnya kalau kita fikirkan family kita adalah big why sebenarnya Cik Wan Sebenarnya. Saya melihat pun kebanyakan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang hebat, dia beri keutamaan pada family dia. Betul. Sebab because of dalam Islam pun kita tengok, kita kalau raikan ataupun kita kata dahulukan orang tua kita, insya-Allah kita punya kita punya kerjaya ataupun rezeki akan dipermudahkan. Okey Cik Wan. Soalan ni kan ada juga orang nak tanya. Dia nak ambil tahu sibuk busy body betul. Dia nak tahu ke Cik Wan dia nak tanya. Cik Wan punya first supercar apa dia Cik Wan? Supercar first one. First supercar. Proton Saga consider supercar. Itu super duper. Okey. First supercar saya Ferrari F430. Wow. Tanya first supercar. Ferrari. It was 2006
Ni betul ke Cik Wan? Buat insurans pakai Ferrari, cerita betul-betul. Saya pun tahun bila tu saya nak tengok? 2007 rasanya. 2007? 2007. Cik Wan dah pakai Ferrari? 2007. Ferrari? Bukan yang Shell RM7.80 tu. Ini yang boleh masuk dalam lah. Dia yang boleh drive, ada bunyi. Itu okay, kalau tak percaya kita tanya rotek berapa Cik Wan rotek. Mesti dia orang nak suruh cak, dia orang tak percaya. Rotek apa Cik Wan? Itu dah berapa tahun dulu tak ingat lah. Tak ingat Tak ingat lah. Okey, sekarang supercar? Okey, kita nak tanya. Sekarang saya pakai supercar Saga BLM. Apa ni soalan ni Wan? Okey. Sekarang masih saya memang Ferrari fan lah. Alright. Sekarang 458. 458. So orang kata series yang berbeza kan. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey, hopefully terjawab untuk buat mereka yang tertanya-tanya tentang supercar, first supercar Cik Wan tadi Ferrari. Yeah. Siapa sangka, siapa duga in this industry mampu melahirkan seorang bumi putera Melayu yang mampu memandu Ferrari Cik Wan Alhamdulillah. So maksudnya bisnes ni luar biasa Cik Wan. Betul. Itu pun kalau orang tak yakin, kita tak tahu lagi nak cakap macam mana Cik Wan Ragu-ragu lagi Saya pun dah abang kata apa, tak tahulah nak tunjuk macam mana lagi kalau anda tak ambil this opportunity untuk mengenali bisnes ni, anda telah mensia-siakan peluang yang hadir pada malam ini. Sahabat-sahabat, mungkin anda yang di luar sana sedang melihat dan sedang menonton program Impian Peluang dan Transformasi. Saya nak bagi peluang pada diri anda untuk mengenali bisnes ini. Okay? Tidak ada masalah. Tidak ada ruginya anda mengenali bisnes ni. Sebab apa, macam Cik Wan cakap tadi, daripada niat dia untuk cuba-cuba, hari ini beliau telah berada di dalam industri selama 26 tahun. 26 tahun. Dan hari ini beliau mampu memandu Ferrari. Okay? Itu membuktikan bisnes ini cukup luar biasa. Mungkin kepada anda yang masih takut-takut, ragu-ragu untuk mencari bidang kerjaya yang bersesuaian ketika ini, bagilah peluang. Cuba dulu. Cuba. Jangan takut untuk mencuba. Sebab apa? Mencuba tak perlukan modal Cik Wan. Betul? Modal pun sikit je. Modal berapa tu Cik Wan? Saya rasa kalau breakfast 14 hari habis kot. RM80 je. RM80 sahaja. Tapi kalau one-nya breakfast 2 hari habis je. RM80 saja. Okey, seterusnya Cik Wan. Saya nak tanya, ada kita nak sembang-sembang lah, nak tanya Cik Wan punya pandangan ataupun mungkin Cik Wan ada pesanan buat mereka yang dekat luar sana, sekiranya mereka masih berfikir-fikir lagi untuk menceburi bisnes ni. Apa yang Cik Wan boleh katakan pada mereka? Okey. Macam saya cakap tadi lah apa juga yang kita impikan kita boleh capai. Okey. Tapi dengan syarat kita kena berani mencuba. Okay. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Even saya sendiri pun, saya pun tak menyangka yang saya dah menghabiskan separuh daripada usia saya dalam kerjaya ni. Mengabadikan. Ya, jadi saya pun tak sangka. Tapi alhamdulillah industri ini dan saya sendiri masih bertahan sampai hari ini. Dan alhamdulillah ramai yang bersama saya dengan izin Allah lah. Berjaya dan happy dengan kejayaan ni. Jadi tak salah untuk cuba. Kalau you rasa you tak boleh, then you boleh pergi kerja balik. Tak ada masalah. Tapi paling penting, bagi diri anda peluang. Itu yang paling penting. Bagi diri anda peluang. Okey, kebetulan ni ada satu soalan Cik Wan. Berkaitan dengan apa yang Cik Wan sampaikan tadi. Okey, soalan dia berbunyi macam ni. Okey, nak join tapi takut sebab tak pandai cakap, sebab tak ada background sales. Macam mana Cik Wan? Kasih adjust sikit otak dia orang ni. Soalan ni selalu juga saya jumpa dan selalunya bila saya jumpa soalan macam ni, saya akan tanya balik. Alright. Dulu saya tanya dia kalau ada peluang balik, tanya mak dan ayah dia. Okey. Masa dekat dalam labor room tu, dia keluar, ada tak dia cakap, "Halo doktor." Confirm tak ada. Dia nangis dulu. Dia nangis dulu. Dia tak akan cakap macam tu. Betul. Jadi macam mana dia boleh pandai bercakap sekarang? Belajar. Sama juga dengan kita yang kalau kita nak mulakan industri ni, kita kena belajar. Betul. Kita kena cari cikgu, mentor yang betul. Kita kena rajin belajar.
Faham? Daripada tak pandai bercakap, akan pandai bercakap. Betul? Kalau tanya saya, boleh tanya family saya, mak saya. Alright. Saya dulu memang tak pandai bercakap. Tak pandai bercakap? Tak Okey. pandai public speaking lagi. Belum cakap tangan dah berpeluh. Kan? Ya, betul. Boleh tanya dengan saya punya batch-batch saya dulu. Tapi kita belajar. Alright. Kita belajar. Kita ada niat ataupun usaha untuk berubah lah. Betul. Okey. Boleh belajar. Itu semua boleh diajar. Alangkah burung tiung boleh kita ajar bercakap? Betul kan? Betul. Ini kan manusia yang Ini kan mempunyai manusia. akal. Burung tiung pun kita boleh ajar. Itulah takut sangat dia orang ni. Saya selalu jumpa soalan ni. Biasa pun Biasa. Saya bawa burung tiung lah kat dia. Jadi, okey, untuk buat sahabat-sahabat yang bertanya kan takut tak pandai cakap, tak ada background, tadi Cik Wan dah bagi tahu Saya pun tak ada background sales. tak ada background sales. Sebab kalau kita tengok ramai yang tak ada background sales because of kebanyakan yang kita tengok dalam industri, mereka datang daripada orang kata orang yang hebat-hebat juga, profesional lah. Encik Wan ni antara saya dengar pernah kerja dengan buat roket. Elon Musk. Elon Musk Wah, saya dia Kita dalam grup kita ada engineer, ada macam-macam lah ada doktor baru ni, macam-macam. Macam Wan sendiri pun gaduh dengan besi hari-hari kan. Builder. Macam-macam lah kita ada perompak dengan penyamun je kita dah ambil. Yang lain insyaAllah kita boleh latih lah. Itu pun kalau perompak dengan penyamun mohon pun kita tengok SPM dulu. Kalau SPM ada 5 lulus kita sabu. Pun interview juga tau. Jangan ingat walaupun dulu pun itu perompak dan penyamun kita anggap dia sebagai pengalaman bekerja. Tapi yang penting dia mesti ada SPM lulus 5. Okey. Okey, Cik Wan, nak tanya Cik Wan sebenarnya ada orang daripada rumah tu, orang yang menonton ataupun berada di mana juga ada soalan yang dia dilontarkan kepada saya. Dia nak tanya sebenarnya apa sebenarnya maksud 36M yang di belakang kita ni sebenarnya Cik Wan. Maybe you boleh kongsi kan Cik Wan? Okey. Terima kasih pada soalan ni ya. Apa yang anda lihat di belakang ni adalah hadiah daripada pihak AIA Malaysia di atas pencapaian Imtiaz Consultancy untuk tahun 2020. The first record in AIA Malaysia. The first record untuk Imtiaz Consultancy sendiri, kita break kita punya new business record sales 36 million untuk tahun 2020. I see. Itu dia hadiahkan pada kita lah. Jadi ini bukan untuk kita cai esok ke, bukan. Ini bukan. Ini recognition daripada AIA Berhad. Dia ingat kongsi kelab 3 bukan tak. Kita tak. Kita lurus. So maksudnya 36M ni ini adalah plug daripada AIA Berhad untuk Imtiaz Consultancy di atas pencapaian Imtiaz Consultancy pada tahun 2020. 36 million. Dia 36 juta kalau tadi. dia nak buat RM kat sini dia jadi panjang So kita kena pakai oblong table Jadi so untuk orang kata apa, mudahkan kita letak kat mana-mana dan bawa ke mana-mana. So 36M saja. Dan saya percaya ni rekod industri takaful, saya percaya. Kita tunggu official announcement dari MTA. Wow. So official takaful industri. Sebab tu saya cakap kenapa istimewanya saya bawa Cik Wan ni, sebab you imagine everything yang under bawah kepimpinan beliau ataupun pengurusan beliau, semuanya mencipta sejarah ataupun rekod. Even the 36 million is a record breaker di dalam AIA. Dan you adalah leaders yang produce ramai district director, district managers and assistant unit manager. Alhamdulillah. So saya rasa maksudnya Imtiaz ni boleh dikatakan sebagai tempat melahirkan usahawan-usahawan berjaya. Betul tak? Boleh saya katakan macam tu, Cik Wan? Betul. Betul. So dengan pencapaian yang ada pada Imtiaz ni, saya rasa Imtiaz telah membuka episod yang cukup cemerlang. Daripada penubuhan sehingga kini. Dia Imtiaz, kalau kita lihat kenapa Imtiaz kelebihan Imtiaz, selain daripada kita dah record breaker, kita ada leader yang experience. Okey.
Yang paling penting sekali, Imtiaz ada 10 branch all over Malaysia. Alright. Ya, dia ada di Johor Bahru, Melaka, Seremban, Kuantan, Raub, KL, Kajang, Kelang, Ipoh. Sebut je. Semua ada. Jadi bila kita ada banyak branch ni, kelebihannya kalau you ada team yang berminat di Johor, kita ada manager di Johor untuk train you. Ya, you tak payah pergi Johor. You duduk kat sini je. Faham. Kalau you ada team di Kuantan, kita ada manager untuk manage, untuk ajar dan sebagainya. Itu kelebihan, antara kelebihan you join Imtiaz lah. Selain kita tengok kita cerita production lah, recruitment lah, orang luar mesti nak tahu. Betul. Why Imtiaz? Betul. Apa different Imtiaz? Betul. Sebab kita ada banyak branches. Selain daripada tu, kita ada banyak expertise yang boleh guide. So maksudnya Imtiaz ni ada orang kata apa, kemudahan kan, kemudahan, and then ada syarikat dan cawangan di seluruh Malaysia bagi memudahkan ejen seluruh Malaysia untuk masuk dan berjaya bersama Imtiaz. Betul. Itu motif sebenarnya perubahan Imtiaz di seluruh branch. Okey, ada soalan lagi ni. Soalan ganas-ganas pada malam ni. Korang semua soalan luar biasa, semua million. Super car kau tanyalah first car. Bolehlah jawab ini first super car terus. Okey, tapi tak apa. This is information ni orang bagus. tahu. Saya suka soalan-soalan. Alright, Cik Wan. Income first million Cik Wan touch umur berapa? Wah, ni lagi. Saya kena flashback balik. Berpeluh ni. Million dia terus tanya ni. Saya rasa dah 2005 saya punya first million. Wow. 2004, 2005. Sekarang dah berapa tahun Cik Wan ni? Push. Sekarang dah million lah. Multi-million. Sekarang alhamdulillah. Tapi tu pun belum kaya lagi Cik Wan Saya kalau 1 million ni saya dah tidur dah ni. Tak ada makna. Tak ada, itulah tujuan program ni. Kita kena kongsi. Kalau dah tidur, tak adalah kongsi nama. Betul lah Cik Wan. Kan? Itu maksudnya tamak lah Cik Wan. Kalau dah berjaya, nak berjaya seorang. Jadi saya suka cara Cik Wan. Because of itu saya punya dreams lah. Sekarang ni, tadi ada soalan tadi kan, apa saya punya cita-cita selepas ni. Saya cuba melahirkan lebih ramai Wan Zaini. Lebih ramai orang macam saya. Seramai yang mungkin. Lebih ramai jutawan. Lebih ramai. So you dah jutawan, you nak lebih lahirkan lebih ramai jutawan. Kalau tanya apa saya punya dreams, itu saya punya dreams. Ya. Kalau boleh pergi konvoi kereta tu 50 kereta, semua kita punya, daripada kita punya team. Ada setengah orang dia nak kaya, dia kaya seorang. Tapi Cik Wan ni dia nak lahir, dah berjaya, dah millionaire, tapi nak lahirkan lebih ramai millionaire. Sebab apa tu Cik Wan? Sebab saya tengok kadang-kadang kalau orang berjaya, kadang dia orang ni tamak tau. Kan, tamak. Tapi Cik Wan ni saya tengok you ada satu prinsip. Aku dah berjaya, aku nak orang lain pun berjaya. Tu yang saya suka tu. Dan saya nampak itu adalah keistimewaan sebenarnya dalam Imtiaz. Sebab saya tengok, saya selitkan sikit dalam Islam. Sebab apa, kalau kita nak berjaya, kita kena berkongsi. Jadi Cik Wan menggunakan konsep tu saya tengok. Yalah, awak pun mesti pernah dengar, kita pernah dengar hadis, kalau sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat pada orang lain, betul? Itu saja. Saya memanglah saya tak pandai nak, saya boleh basic lah. Saya pernah baca hadis kutubah lah. Ingat baca kutubah tadi. Baca hadis. Walaupun nampak tak berapa tagaful kan, tapi dalam ada. Sebab dia orang menggambarkan bahawa Wan Zaini ni berkopiah tau. InsyaAllah. Haji Wan Zaini Wan Hassan. Amin. Okey. Macam mana dengan 10 tahun celebration? 10 tahun celebration, saya telah tulis surat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri supaya PKP ni cepat-cepat dibuka. Dan sebenarnya kita dah ada dalam perancangan kita punya 10 year celebration, tapi yalah, kita pun tak boleh nak buat apa-apa sebab PKP, kekangan kekangan PKP. Tapi insya-Allah
bila dia dah announce PKP ditarik balik, kita akan beratur di Plaza Tol lah untuk kita pergi ke Langkawi. Wow, untuk okey. 10 year celebration. Okey. Pukul 11.59 Imtiaz semua queue kat Plaza Tol Jalan Duta. Ini kalau PM dengar ni, dia tak buka lagi PKP jawab gaya je. Sebab dah ada plan nak pergi Langkawi. Tak, sebab ini perancangan ni daripada tahun lepas. Alright. Oh, maksudnya terkendala lah. Yes. Alright. Kalau ikutkan Sepatutnya, kita nak celebrate 10 years ni, last year kita celebrate di Phuket. okey. Ya, kita punya Imtiaz Champion Award Night di Phuket. Dan after that kita meeting dengan all the managers, kita decide untuk buat di Yogyakarta. Okey, faham. Tapi Kekangan. bila kekangan PKP, kita dah tahu tak boleh fly. Okey. All the managers agree, kita ubah ke Langkawi. Langkawi. Sekali PKP 2.0, so kita kena tunggulah. So- InsyaAllah celebration the 10th anniversary will be the best. Oh, ingat duduk rumah masing-masing tiup lilin pakai virtual je. Oh, tak. Tak ada Kita akan buat. Still InsyaAllah. lagi celebration tu akan diadakan juga. kita Cuma kena masa celebrate. dan ketika tu je ditentukan oleh PKP ni. Betul. Betul Betul. Okey, alhamdulillah Cik Wan. Okey. Saya rasa ramai orang telah mendapat sedikit banyak input pada malam ni di atas permintaan ramai atas permintaan ramai kita dapat soalan soalan-soalan, permintaan, pertanyaan. Okey. Mereka ingin mengenali watak utama di sebalik Imtiaz Consultancy ni. Saya rasa malam ni saya telah bawakan. Mungkin anda semua telah mengenali, mungkin ada yang tak pernah tengok Cik Wan Zaini Wan Hassan macam mana orangnya, macam mana karakternya. Hari ini anda telah tengok orang ni macam mana. Ada setengah menggambarkan Cik Wan Zaini cukup tua, dengan berjambangnya, gigi tak ada, sampai macam tu sekali Cik Wan. Buat cerita ni Wan. Teruk sangat ni Wan. Kau buat cerita ni. Rupanya tengok style lo macam okey, style nampak muda lagi, rambut sikat tepi nampak. Aku rambut dah gugur, dia rambut dah ada lagi. Macam mana steady tak. Umur berapa Cik Wan tadi? Mei 27, 50. Wow, dia 50. Sebab tu saya cakap saya sendiri tak boleh saya tak boleh nak gambarkan. Kalau kita tengok 50 mungkin dah beruban Alhamdulillah. Tapi steady orangnya Cik Wan, nampak muda dan bergaya. Okey. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat, saya rasa semoga segala perkongsian yang kita kongsikan pada malam ini dapat memberi input dan manfaat kepada semua. Okey, mungkin sebelum ni kita bawakan testimoni di yang kata pelbagai bidang kerjaya yang kita sampaikan kepada anda pada setiap minggu, tapi malam ini kita membawa kelainan sedikit, yang mana sempena penubuhan Imtiaz 10 tahun, kita bawakan watak utama di sebalik penubuhan Imtiaz Consultancy. Okey, sebab apa? Kita nak anda semua mengenali Imtiaz Consultancy dengan lebih dekat. Kita nak anda tahu, mengenali matlamat dan misi Imtiaz Consultancy. Imtiaz Consultancy bukan semata-mata mencari keuntungan. Imtiaz Consultancy ingin berkongsi kerjayaan kepada anda semua. Sahabat-sahabat, jangan risau, jangan bimbang. Buka pintu hati anda, beri anda ruang untuk sama-sama dengan Imtiaz Consultancy bagi mengenali bisnes ini. InsyaAllah, segala kepercayaan yang anda berikan kepada Imtiaz Consultancy, kami akan bayar balik dengan kerjayaan buat anda. Okay? InsyaAllah. InsyaAllah Cik Wan ya. Betul. Okey. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Mungkin anda tengok dekat situ komen yang banyak share tentang nombor diorang, link semua. Klik saja, pilih saja life planner yang anda minat. Kalau anda mencari ejen yang botak, inilah dia. Kalau anda cari yang gaya, anda pilih siapa saja yang anda nak melalui komen-komen yang ada. Mereka semua akan membantu anda. Mereka semua lahir daripada Imtiaz Consultancy. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi Imtiaz Consultancy secara langsung. Betul. Di kita punya contact number. Berapa tu Cik Wan? Google saja. 2303 9796. Sekali lagi Cik Wan. 2303 Okey. 9796. Yes, okey. Itu nombor dia. Ataupun paling simple, pergi di, saya rasa dekat FB sekarang ni, dekat komen banyak phone number yang mereka bagi kan. So just try. Macam saya cakap tadi, Betul. contact je. Contact je. Tak semestinya you kena jumpa dia orang dan kena sign up ke apa. Betul. Tak. You dengar dulu, timbang dulu. Betul. And then kalau you rasa kalau nak buat semai istiharah pun boleh. Kan? And then kalau you rasa nak join, you join. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Kita cuma beri peluang. Bagus. Nampak tu Cik Wan. Saya suka kan Islamik. Kalau tak percaya, tak yakin kan Imtiaz, solat dulu, solat. Kita sarankan solat dulu. No problem. Tapi kalau masih ragu-ragu lagi, tak dapat nak cari life planner mana yang anda yakin, pergi saja ke Imtiaz Consultancy, dataran Wangsa Melawati. Cari Izwan Effendi.
saya sendiri. InsyaAllah saya akan bantu anda. Sama-sama saya akan bantu anda berjaya dengan saya. InsyaAllah. Okey, dengan itu sahabat-sahabat, kita telah sampai ke penghujung. Terima kasih yang mana sahabat-sahabat pada ketika ini daripada awal permulaan sehingga kali ini kekal bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okey, saya Izwan Effendi bin Muhammad Abdul Rahman. Okey, ingin menyampaikan bahawasanya kita akan bawakan lebih banyak lagi testimoni untuk anda supaya memberikan keyakinan kepada anda bahawasanya Imtiaz Consultancy akan membantu anda, akan mengubah kehidupan anda. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di lain live pada Jumaat akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Wan, terima kasih banyak Cik Wan. Okay, very good sharing and banyak info yang kita dapat pada malam. Terima kasih. Salah cakap. Salah gurau. Jumpa lagi. Hidup ini bandingkan jangan lupa boleh text, call sahabat-sahabat yang tengah bagi komen tu diorang akan bantu anda, don't worry. Kita adalah Imtiaz. We are family. Asal bos tadi macam ni ke? Oh, tadi macam terganggu. Diorang bunyi pintu satu mimpi satu janji satu Ramai 181